Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad al-amin wa qaidi du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik berita atau cerita adalah kitab Allah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hidayah adalah hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang bersifat sederhana. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah hal ihwal rekaan dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara baharu yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang sesat itu menjerumuskan diri ke dalam api neraka. A'azanallahu jami'an minan nar. Semoga Allah selamatkan kita daripada api neraka. Allahumma amin. Amma ba'du. Berusaha semua ahli jawatankuasa masjid yang hadir, al-afadil, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat yang hadir, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, semoga dirahmati Allah, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat bersama lagi untuk siri kuliah bulanan kita bagi bulan Oktober ini. Dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sambung lagi pengajian tafsir Al-Quranul Karim di dalam surah Luqman. Kita telah pun memulakan pendahuluan surah Al-Luqman. Kita telah pun menghurai ataupun berkongsi dengan para hadirin semua tentang isi-isi kandungan penting yang akan disebutkan oleh Allah, yang kita akan kongsikan huraian-huraian daripada ahli tafsir pada bulan-bulan ni ataupun bulan-bulan yang akan datang, insya-Allah, sehingga selesai surah Luqman. Malam ni sebelum kita sambung ayat yang pertama dan seterusnya, siapakah Luqman yang digelar Al-Hakim? Dan dalam ayat ini Luqman menasihati anaknya. Siapakah pula anaknya? Kita tidak berhasrat untuk mendalami siapa Luqman Al-Hakim ini secara mendalam. Begitu juga anaknya, siapa anaknya secara mendalam. Cukup kita petik beberapa huraian ulama, khususnya daripada ahli tafsir yang pakar dalam sejarah. Kita keberuntungan kita orang Islam ni, kita ada ahli tafsir yang muktabar dan dalam masa yang sama dia adalah ahli sejarah.
Ada dua kepakaran dia. Mufassir, ahli tafsir dan ahli sejarah. Antaranya Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir disebut. Ibnu Jarir, anak kepada Jarir, terkenal dengan kita panggil panggilan mesra At-Tabari, gelaran At-Tabari, Imam At-Tabari. Beliau mempunyai karya tafsir yang besar. Bahkan tafsiran beliau ini antara tafsiran ma'thur. Tafsiran ma'thur ni apa tuan-tuan sekalian? Tafsiran ma'thur ini ialah konsep huraian tafsirnya ialah beliau menghuraikan ayat Al-Quran itu dengan ayat Al-Quran yang lain dalam Al-Quran. Beliau menghuraikan ayat Al-Quran itu dengan hadis Nabi SAW. Beliau juga menghuraikan ayat Al-Quran itu dengan perkataan sahabat dan juga perkataan tabi'in. Maka bentuk atau metod huraian tafsir yang seumpama ini disebut tafsir ma'thur. Tuan-tuan mesti dengar kan ma'thurat. Kalau dalam tulisan Arab dia tulis apa? Al-ma'thurat, alif lam mim alif hamzah. Al-ma'thurat, tha waw ra alif ta. Jadi al-ma'thurat, doa-doa yang ma'thur. Apa maksud ma'thur? Yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan daripada para ulama. Jadi apa yang dikumpulkan oleh Al-Imam Hasanul Banna rahmatullah alaih, doa-doa yang dikumpulkan lalu beliau namakan al-ma'thurat itu, zikir al-ma'thurat itu maksudnya doa-doa itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan ma'thur. Begitu juga bila kita sebut tafsir al-ma'thur, maknanya tafsir ini kedudukan dia sangat tinggilah, sebab metod huraian dia ialah, kalau kata dia hurai alhamdulillahirabbil alamin, dia akan hurai dengan ayat Al-Quran dalam surah yang lain untuk hurai alhamdulillahirabbil alamin. Dia hurai juga, dia masukkan juga hadis Nabi, hurai alhamdulillahirabbil alamin. Dia masukkan juga perkataan sahabat ataupun riwayat sahabat, Abdullah bin Mas'ud ke Abdullah ibn Abbas ke, sahabat-sahabat Nabi. Dia masukkan dalam huraian tafsir. Tafsiran yang huraiannya ataupun metod huraiannya begini disebut tafsiran ma'thur, dan kategorinya ataupun kedudukannya sangat tinggi. Imam At-Tabari salah seorangnya. Buku beliau tafsir yang kita terkenal dengan tafsir Imam Tabari itu adalah tafsir Al-Ma'thur. Beliau juga memiliki karya besar dalam ilmu sejarah, tarikh. Terkenal juga kitab beliau dengan Tarikh At-Tabari. Jadi dua kepakaran dalam satu masa. Ibnu Jarir At-Tabari. Seorang lagi ulama tafsir kita yang muktabar, Al-Imam Ibnu Kathir, Muhammad bin Ismail Ibn Kathir. Terkenal dengan panggilan Ibnu Kathir. Mempunyai karya yang hebat dalam tafsir dan juga karya yang hebat dan besar, yang luas. Ensiklopedia lagi, mausu'ah dalam sejarah. Sejarah nabi-nabi dulu sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama karya beliau kalau dalam tafsir namanya Tafsir Al-Quran Al-Azim, karya Ibnu Kathir. Tafsir beliau juga antara tafsir al-ma'thur, konsep dan metod huraian ayat-ayat Al-Quran seperti tafsir At-Tabari. Beliau juga punyai karya sejarah yang hebat. Nama karyanya ialah Al-Bidayah wan Nihayah. Karya sejarah yang hebat, cerita sejarah dulu-dulu sampailah Nabi kita Muhammad SAW, termasuk cerita-cerita Luqman Al-Hakim dan anaknya Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, dan cerita-cerita sejarah yang banyak, ensiklopedia mausu'ah. Daripada ahli tafsir yang mahir sejarah inilah kita ambil sikit-sikit huraian tentang
Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, huraian tentang siapa? Tentang nama-nama tokoh ataupun nama-nama manusia-manusia lampau, sama ada tokoh dalam kebaikan ataupun penjahat yang paling mangkuk hayun yang disebutkan dalam Al-Quran pun ada juga sejarah-sejarah hidup mereka disentuh. Baik tuan sekalian, Luqman Al-Hakim ini adalah seorang yang berkulit hitam legam. Hitam legam. Ini saya petik daripada Ibnu Katsir. Al-Bidayah wan Nihayah, beliau kumpulkan juga riwayat-riwayat. Jadi kita tak sebut secara mendalam, sekadar untuk kita tahu sikit-sikit ya siapa Luqman Al-Hakim ini. Okey, Al-Hakim itu ialah bijaksana, yang Allah Taala anugerahkan al-hikmah. Wa atainahu al-hikmata. Allah Taala kurniakan kepada Luqman ini al-hikmah. Al-hikmah itu kebijaksanaan. Al-hikmah itu ialah mengetahui hakikat sesuatu. Al-hikmah itu ialah meletakkan sesuatu di tempatnya yang sesuai dengan penafsiran yang pelbagai ditafsirkan oleh para ulama al-mufassirin ataupun ulama-ulama bukan di kalangan ahli tafsir, di kalangan syariah, al-hadis dan sebagainya. Jadi Luqman, orang yang berkulit hitam, seorang hamba lagi pula yang berasal daripada Habsyah. Habsyah ni sekarang ni Ethiopia. Satu orang yang biasa-biasa di kalangan rakyat marhen. Orang biasa. Dia kerja dia bela binatang je. Apabila Allah Ta'ala angkat kedudukan dia, Allah berikan al-hikmah kepada dia, maka ulama kata apa? Luqman Al-Hakim ini ialah Zu ibadatin wa ibaratin wa hikmatin azimatin. Itu kataan ulama yang saya nukilkan. Luqman Al-Hakim ni orang yang mempunyai ibadat yang hebat. Orang yang memiliki ibarat. Ibarat ni maknanya kata-kata yang cukup indah, menusuk kalbu. Orang yang mempunyai hikmah yang besar. Satu masa bila Allah Ta'ala telah angkat kedudukan dia, datang satu orang rakan yang kenal dia. Ini riwayat Ibnu Jarir. Ibnu Jarir menukilkan riwayat ini. Datang satu orang lelaki yang melihat keadaan dia telah berada di satu posisi kedudukan yang cukup baik di sisi Allah Ta'ala. Orang yang mempunyai ibadat yang hebat, orang yang mempunyai ibarat, maksudnya orang yang mempunyai kata-kata yang cukup bijaksana, untaian kata-kata yang diuntaikan sangat menusuk kalbu. Laki tadi kata, macam kenal? Bukankah hang dulu kerja bela kambing, bela binatang? Orang biasalah, kan? Macam mana hang boleh sampai tahap ni? Luqman lalu jawab. Dia tak buat apa pun. Dia kata, sidqul hadis wassamtu amma la yanbaghi. Itu dia yang dia buat, sehingga Allah Ta'ala naikkan maqam dan kedudukannya. Sidqul hadis, benar kata-kata. Dia tak cakap melainkan benda itu benar, melainkan benda itu betul, benar, berfakta. Maknanya bercakap benar. Tidak pernah bercakap sesuatu yang tidak benar. Tidak pernah menyeleweng daripada sebarang fakta, sebarang kenyataan yang tidak betul. Apatah lagi tuduhan, fitnah dan sebagainya. Yang tu dia cukup jaga. Kemudian dia kata, wassamtu amma la yanbaghi. Aku tak bercakap langsung benda yang tak sepatutnya. Benar dalam bercerita, benar dalam berkata-kata, dan tak bercakap sesuatu yang tak sepatutnya. Tuan sekalian, sebenarnya semua yang ini huraian kepada cerita Luqman tadi, saya nak huraian ni, kan? Sebenarnya semua benda yang kita tahu tak semestinya kita kena cerita. Tak semestinya semua benda yang kita tahu, makna tahu kita ada ilmu tentang itu, malahan perkara itu benar.
Tak semua yang pertama sekali, tak semua yang sampai kepada kita, kita boleh cerita ke orang. Itu yang pertama. Yang kedua, benda yang betul yang kita tahu itu, tak semua kita nak kena ceritakan dalam satu waktu. Tak. Menjadi kebijaksanaan kepada Luqman ini, dia akan meletakkan perkataannya kepada sasarannya yang sesuai, pada waktunya yang sangat sesuai. Oleh kerana itu dia disebut Al-Hakim. Jadi yang pertama sekali kita sebut, semua benda yang sampai dekat kita, kita tak boleh cerita semua benda kat orang. Nabi dah tak guide dah, Nabi tak panduan dah. Nabi kata apa? Kafa bil mar'i ithman. Ataupun dalam satu riwayat yang lain, kaziban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup boleh dilabelkan, maknanya dah boleh label dah kepada satu orang yang dia cerita semua yang dia dengar, dia cerita kat orang. Boleh label dah satu orang ni pendusta, kata Nabi, ataupun dia ni orang yang berdosa. Jadi itu yang pertama. Tak semua benda yang sampai dekat kita, kita kena cerita kat orang. Yang kedua, kalaupun benda itu benar dan betul, kita tak boleh cerita sembarangan. Kita kena bercakap pada waktu yang sesuai, dengan orang yang sesuai, dengan saran yang sesuai, di tempat yang sesuai. Lepas tu kata antara huraian ulama tentang al-hikmah tu dia, wad'ul ladzi yanbaghi fi waqtil ladzi yanbaghi ala wajhil ladzi yanbaghi. Bunyi Arab dia sedap lah, bunyi Arab sedap. Mai saya terjemah jadi tak sedap lah. Meletakkan sesuatu yang sepatutnya pada tempat yang sepatutnya dengan cara yang sepatutnya. Letak sesuatu di tempat yang sepatutnya, di sasaran yang sepatutnya, dengan cara yang sepatutnya. Maka kalam yang benar tadi itu, yang tepat tadi itu akan mendapat penerimaan. Sebab apa kita bahas, kita bincang juga, kita sebut hal ni? Sebab ada je kata-kata yang benar yang tidak difikirkan waktunya yang sesuai, sasarannya yang sesuai, caranya yang sesuai. Bila dihamburkan, ditolak dengan begitu mentah sekali. Akhirnya kebenaran itu tertutup. Sebab itu memerlukan kepada kebijaksanaan. Kita perlu kepada kebijaksanaan. Baik tuan sekalian. Jadi Luqman Al-Hakim ini satu orang hamba yang berkulit hitam daripada Ethiopia. Satu orang yang hebat ibadatnya, hebat kata-katanya, hebat hikmah yang lahir daripada kata-katanya, dan orang yang mempunyai wawasan yang besar, yang jauh, dan memiliki seorang anak. Anak ni kata dalam tafsir Al-Baghawi, anak kepada Luqman Al-Hakim ini, antara ulama yang menyebutkan nama dia ialah An'am. Itu pun pelbagai riwayat. Nama Luqman pun, okey, nama dia Luqman lah. Bin dia. Kadang bin Athar, kadang bin orang ni, kadang bin saja. Ialah cerita 1000 tahun. Riwayat dia akan banyak. Jadi cukuplah kita ambil nama dia Luqman. Itu yang disepakati. Anak dia macam-macam nama. Macam-macam nama. Cuma ada kalangan orang yang mentafsirkan tentang Luqman dan anaknya, dia agak terlalu lancar, agak terlalu laju, sehingga dia mengatakan anak Luqman ini syirik asalnya, musyrik. Anak Luqman ini musyrik, lalu dinasihatkan bapaknya agar jangan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Ini diperbetulkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan anak Luqman Al-Hakim bukanlah satu orang yang syirik. Pada asalnya dia bukan syirik. Cuma nasihat macam kita nasihat anak-anak kita, macam mana orang atas kita nasihat kita benda-benda yang tak semestinya kita buat, benda yang belum kita buat, tapi agar berhati-hati, agar berwaspada. Sehingga Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan bahawa tak perlulah cukup takat tu maklumat diberikan, tak perlulah
Sayogia tak perlulah kepada setiap orang Islam untuk mencari siapakah Luqman, siapakah anaknya, di mana dia meninggal, di mana dia ditanam, dan macam-macam cerita lagi. Cukup untuk kita tahu sekadarnya, dan yang paling penting untuk kita lihat apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Luqman Al-Hakim daripada kebijaksanaan yang begitu tinggi. Baik, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dan sengaja Allah Ta'ala ibhamkan ataupun samarkan, Allah Ta'ala sembunyikan siapa Luqman yang sebenarnya, siapa anak dia yang sebetulnya. Allah Ta'ala sengaja sembunyikan supaya kita tidak terlalu leka dengan cerita-cerita tentang dia ni, mengikut mana keturunan dia, apa dia pandai buat apa, dia apa asal usul dia, buat kerja apa, kan? Ada riwayat menyebutkan dia Najjar, tukang kayu, kan? Tak apalah, kita ambil tahu sikit-sikit lah. Tapi Allah Ta'ala sengaja sembunyikan untuk kita tidak begitu ghalib. Ghalib lah, tidak begitu ghalib khayal dengan cerita-cerita dia. Dan kita pun suka kalau jenis-jenis cerita ni, kan? Orang cerita tu kita ghalib, kita suka. Allah Ta'ala tak nak kita lari daripada memberi fokus kepada matlamat asal dalam penurunan surah ini. Apa matlamat asalnya? Untuk kita lihat apakah isi-isinya yang begitu penting tu sekalian. Baik, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, malahan kata Imam Al-Baghawi, tidak ada di sana faedah duniawi maupun ukhrawi dengan mendalami siapakah Luqman dan anaknya. Tak ada faedah dunia pun. Tak bertambah duit, umur pun tak bertambah. Kalau mengkaji, ambil waktu yang panjang mengkaji tentang siapa Luqman, siapa anak dia, dunia tak ada manfaat dunia dan tak ada manfaat akhirat. Itu kata Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Baik, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita terus masuk kepada ayat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. 5 ayat dulu kita ambil malam ni insya-Allah jika ada kesempatan. Alif Lam Mim. Allah sahaja yang tahu apa maksud sebenarnya. Ini disebut huruf al-muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong. Dia bukan satu perkataan yang difahami. Ulama panjang lebar bercerita tentang ayat-ayat ataupun dipanggil huruf muqatta'ah ni. Huruf muqatta'ah ni, kalau tak silap ingatan saya, dalam 29 surah sahaja ada huruf muqatta'ah ni. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Mim Ra, Alif Ha Mim Ain Sin Qaf, kan? Ada 29 surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni, maknanya huruf yang terpotong-potong ni, dia tak ada di pertengahan ayat. Dia hanya ada di awal ayat saja. Kan? Allah Ta'ala saja tahu apa maksud sebenarnya. Banyak rahsia. Antara rahsia kenapa Allah Ta'ala sembunyikan hakikat maksud Alif Lam Mim ni, yang pertama kata ulama, untuk menunjukkan kehebatan Allah Ta'ala. Hampa cerdik sampai tahap apa sekalipun, hampa tak boleh tahu huruf muqatta'ah ni apa maksud hakikat sebenarnya. Kan? Itu antara hikmah kenapa Allah Ta'ala sembunyikan maksud asalnya. Memang sengaja disembunyikan. Memang sengaja disembunyikan. Alasannya untuk menunjukkan Allah Ta'ala tu maha hebat pengetahuannya. Tidak ada siapa yang boleh mencabar kehebatan Allah Ta'ala. Mukjizat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kehebatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ulama cuba tafsirkan dia adalah gabungan nama Allah Ta'ala. Sama ada Ar-Rahman, okay? Alif Lam Ra, Alif Lam Ha Mim Nun. Orang kata Ar-Rahman. Alif Lam Mim digabungkan dengan apa yang lagi, dia jadi sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi
ulama hurai ke maksud dia ataupun tidak hurai, hakikatnya Allah sahaja yang tahu, dan sengaja Allah sembunyikan. Sebab kalaupun Allah Ta'ala dedahkan, dia tidak sangat memberikan kita kata apa, manfaat pengamalan. Dia bukan manfaat untuk beramal. Cuma ujian ini, ni alif lam mim ni, huruf muqatta'ah ni, Allah Ta'ala uji kita, uji iman supaya kita ni terima Allah Ta'ala tanpa ada ragu-ragu. Maksudnya tanpa kita tanya banyak lah. Tuhan saja yang tahu. Tuhan saja yang tahu. Kita percaya dekat Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala, kita terima. Dan apa ulama sebut? Afdalu imanil mu'min al-imanu bil ghaib. Iman orang beriman yang paling afdal. Iman apa yang paling afdal? Kita orang beriman kan, tahap iman kita yang paling afdal tu di mana? Iman, afdalu imanil mu'min, iman orang beriman yang paling afdal itu ialah al-imanu bil ghaib. Beriman dengan perkara yang ghaib, yang tak nampak, yang tak tahu. Bila kita beriman alif lam ni, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu, kita memang serah ke Allah Ta'ala, dia maha tahu. Itulah seafdal iman. Macam mana kita beriman ke Allah Ta'ala sendirilah. Allah Ta'ala pun kita tak nampak. Tak ada siapa pun yang pernah nampak Allah Ta'ala dalam hidup dia. Dan Allah Ta'ala pun tak akan tunjuk zat dia, diri dia di dunia ini. Walaupun ada Nabi yang cuba nak tengok, tapi tak boleh. Dunia ni bukan tempat untuk Allah Ta'ala pertontonkan zat dia sebenarnya. Dan Allah Ta'ala pun tidak membenarkan untuk kita mengetahui zatnya, rupa dia macam mana, bentuk, Allah Ta'ala tak benarkan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar kata apa? Al-ajzu 'anil idraki idrakun. Orang yang nak cuba cari macam mana rupa asal Tuhan ni, dia nanti akan sampai ke satu tahap tak mampu nak cari dah. Kata Sayyidina Abu Bakar, tak mampu nak cari tu kira dah dapat. Itulah dia. Kira dapat. Lemah daripada mencari hakikat dan zat Allah Ta'ala itu adalah satu dapatan. Karena dunia bukan tempat untuk Allah Ta'ala pertontonkan zatnya. Di akhirat besok. Sebab tu nikmat yang paling besar adalah melihat Allah di akhirat. Di akhirat ni, tu nikmat yang paling besar. Ada ulama kata nikmat yang paling besar dalam syurga, kita sebut nikmat yang paling besar di akhirat ialah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi kita beriman dengan Allah Ta'ala yang kita tak nampak. Itulah yang paling hebat daripada kita percaya benda yang kita nampak. Kita nampak benda tu depan mata, kita percaya. Itu biasalah. Kan? Pasal kita nampak kan. Tapi kita tak nampak benda yang kita disuruh beriman. Kita disuruh beriman dengan syurga. Kita disuruh beriman dengan neraka. Tuan-tuan pernah masuk syurga? Belum, walaupun teringin sangat-sangat. Tuan-tuan pernah lalui neraka? Belum, walaupun kita tak mahu sangat-sangat. Hatta nikmat kubur, apa dia panggil? Nikmat kubur, seksa kubur pun kita tak pernah tahu. Orang cerita, yalah betul tak betul, Allah alam lah. Kan? Keluar asap lah, apalah. Orang cerita. Buku Mastika dulu cerita kan, macam-macam kan. Jadi tapi kita percaya, kita yakin, mai masjid, mai mengaji, buat baik tu, buat ni, buat tu. Pasal apa kita buat ni? Pasal kita yakin buat baik masuk syurga, tinggal benda jahat masuk neraka. Padahal dua-dua tu tak nampak. Inilah kepelikan. Dan dalam masalah inilah dia iman yang paling afdal. Termasuklah beriman dengan ayat-ayat mutasyabih ataupun ayat-ayat huruf-huruf muqatta'ah ni, kita beriman langsung. Tak mau nak cari, tak mau nak persoal. Tak ada. Kan? Itu hikmah dia. Itu kehebatan kita. Nampak? Bolehlah ayat pertama jadilah. Kan? Ayat kedua, tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Yang tu kita bincang akan datang. Kita bincang akan datang. Semoga ayat pertama yang kita dapat ni, alif lam mim, dengan sedikit muqaddimah tadi, dapatlah sedikit memberikan ilmu yang boleh berkongsi, yang boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah apa yang baik itu Allah Ta'ala datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah silap daripada kelemahan saya. Semoga Allah memberkati pertemuan kita. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim
li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.